Kerana hadirnya para tetamu itu. Siapakah dua tetamu itu, tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan malaikat yang telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk memberi signal, untuk memberi alamat kepada Nabi Lut alaihi salam bahawasanya janji Allah itu telah tiba. Janji Allah itu semakin hampir. Yastabshirun, dalam keadaan yang penuh dengan rasa kegembiraan. Tuan-tuan, datangnya tetamu itu untuk memberi inzar, untuk memberi peringatan, bukan untuk memberi basyir, berita gembira kepada kaum Nabi Lut ini. Maknanya kaum Nabi Lut ini salah faham. Mereka gembira, tapi dalam masa yang sama mereka tidak tahu ada perkara yang duka yang bakal melanda kaum Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya Nabi Lut kata apa, tuan-tuan? Qala inna haula'i dhaifi. Haula ini ialah kata tunjuk arah. Haula tu maknanya jauh. Dalam bahasa Arab istilah haula, mereka itu adalah dhaifi. Nabi Lut kata mereka kedua tetamu ini adalah dhaifi, dhuyuf, tetamu aku. Fala tafdahun, maka janganlah kamu membuat aku malu. Wahai kaumku, kedua-dua tetamu ini adalah tetamu aku. Dalam masa yang sama, Nabi Lut sendiri sebenarnya belum tahu bahawa kedua-dua tetamu ini adalah malaikat. Fala tafdahun, janganlah kamu buat aku malu. Aku tak tahu dua orang ni siapa yang datang ni, aku tak kenal. Tapi dalam masa yang sama, jangan kamu semua buat aku malu. Sebab ini adalah tetamu aku. Wattaqullaha wa la tukhzun, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuatku terhina. Nabi Lut alaihissalam, dahlah kamu buat aku malu, dalam masa yang sama kamu buat aku ini merasa seolah-olah aku ini adalah manusia yang paling hina sekali. Begitulah tuan-tuan, memberi isyarat kepada kita. Sekiranya datang tamu ke rumah kita sebagai contoh, kita akan pesan pada isteri kita, pada anak-anak kita supaya apa, tuan-tuan? Supaya behave, supaya jaga. Ni tamu ayah, tamu abah, tamu bapa nak datang rumah ni, kau duduk diam-diam, duduk kat belakang. Jangan sekali-kali main kat depan ataupun buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya di hadapan, sehingga kan tetamu aku ni melihat ataupun meletakkan satu persepsi yang tidak baik. Sedangkan bapa kamu ni, ayah kamu ni seorang yang terkenal di kalangan masyarakat dan sebagainya. Itu dia, tuan. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Kemudian Nabi Lut berkata lagi pada mereka, bukankah kami telah melarangmu daripada melindungi manusia? Mereka berkata, dan bukankah kami telah melarangmu. Ini bukan kata Nabi Lut, ini kata kaum Nabi Lut alaihissalam. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Mereka kata apa, tuan? Mereka mencabar. Kan kami dah cakap dengan kamu, wahai Lut, jangan larang apa yang kami buat, dan jangan lindung siapa-siapa yang kami nak. Ni dua-dua tetamu ni handsome, cantik, rupawan dan sebagainya. Dan maaf cakap, mendatangkan rasa gairah kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Bila mana mereka datang ke rumah Nabi Lut, sudah tentulah Nabi Lut akan larang. Jangan, ni dua-dua ni tetamu aku. Jangan kau buat aku rasa malu, dan jangan kamu semua buat rasa aku terhina. Tapi semakin diingatkan, semakin dicabar. Jangan Lut, kau jangan nak larang kami. Kami dah cakap kau tak ada hak untuk melindungi siapa-siapa pun orang yang kami suka. Maka Lut pun berkata, qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Tu dia, dua orang anak perempuan aku, in kuntum fa'ilin, sekiranya kamu hendak kedua-dua ni, ambillah. Kahwinilah. Maksudnya ambillah mereka dengan cara yang halal. Itu dia. Maka Nabi Lut alaihissalam telah mengingatkan
mengingatkan kepada kaumnya supaya ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jangan menggauli sesama jenis, bahkan gaulilah yang berbeza jenis dan dengan cara yang halal. Dari sini tuan-tuan, kita balik semula kepada kisah bagaimanakah kedua-dua tetamu ini diketahui kehadirannya oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi pada malam ini kita akan ceritakan siapakah isteri Nabi Lut alaihissalam. Tuan-tuan tahu tak nama isteri Nabi Lut? Namanya ialah Wahilah. Wahilah. Nama dia, isteri Nabi Lut alaihissalam. Seorang isteri kepada Nabi, seorang isteri kepada penyampai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah ceritakan, tuan-tuan, tidak semestinya iman itu tidak dapat diwarisi dan tidak dapat diberikan sesuka hati kepada sesiapa. Allah dah cakap, innaka la tahdi man ahbabta, tetapi walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah itu kepada sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri, bukan kepada orang yang kita nak beri, tapi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri. Jadi kembali kepada kisah Wahilah ini, tuan-tuan, sebagai seorang isteri utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu siapa suami dia, dia tahu apa rutin harian suami dia, dia tahu apakah kewajipan dan juga tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Lut alaihissalam supaya berdakwah kepada kaum Nabi Lut alaihissalam ini. Tetapi sebagai seorang manusia, tuan-tuan, itulah dia ujian bagi Nabi Lut serta ujian bagi Wahilah itu sendiri. Tuan-tuan, diceritakan dalam satu kisah bagaimana isteri Nabi Lut ini dipujuk, dirayu, datangnya seorang perempuan. Ada yang menyatakan ataupun meriwayatkan perempuan itu adalah jelmaan syaitan yang menjelma sebagai manusia, dan ada yang meriwayatkan bahawa perempuan tersebut memang manusia biasa, datang kepada kaum Nabi Lut alaihissalam untuk memberitahu akan kelemahan-kelemahan isteri Nabi Lut alaihissalam. Menjadi satu perkara yang mustahil untuk mereka tahu siapakah tetamu-tetamu Nabi Lut alaihissalam. Diriwayatkan rumah Nabi Lut ni memang ada tetamu-tetamu dari kalangan lelaki daripada luar yang datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam ini dengan tujuan-tujuan yang tertentu, dan tidak lain dan tidak bukan tujuan untuk mencari kebenaran daripada Nabi Lut alaihissalam. Jadi satu perkara yang amat mustahil sekiranya datangnya mereka itu diketahui oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, kecuali dibocorkan rahsia. Jadi tidak ada siapa pun dalam ahli rumah tersebut yang boleh ada potensi untuk membocorkan rahsia, melainkan isteri Nabi Lut alaihissalam ataupun dua orang perempuan, yang mana kedua-dua perempuan itu ialah anak Nabi Lut alaihissalam. Tapi kelemahan itu boleh dibaca oleh wanita tadi. Wanita tu tadi yang menjelma sebagai manusia tadi tu, ada riwayat menyatakan jelmaan syaitan, dan juga meriwayatkan memang manusia betul, yang dia nampak kelemahan yang ada pada isteri Nabi Lut alaihissalam ini. Akhirnya dia datang kepada isteri Nabi Lut alaihissalam, datang ke rumah, lihat keadaan rumah Nabi Lut alaihissalam. Jadi mungkinlah dalam keadaan rumah tersebut serba sederhana, tidak ada ciri-ciri kemewahan dalam rumah tersebut. Akhirnya ditanya, tidakkah kamu ingin menjadi seorang yang berharta, mempunyai seorang yang merasa cukup, serba-serbi dan sebagainya. Tuan-tuan, itulah bukan saja ujian bagi isteri Nabi Lut, tapi mungkin ujian bagi isteri-isteri kita, ujian bagi perempuan akhir zaman sekarang ni. Bila tengok orang lain berharta, bila tengok orang lain cukup, dari segi apa, serba-serbi harta dan sebagainya, jadi mustahil, jauh di sudut hati dia sebenarnya dia ingin sama macam orang-orang tersebut, ada duit dan sebagainya, ada emas dan sebagainya, dan sebagainya lah. Jadi akhirnya isteri Nabi Lut pun termakan dengan pujuk rayu. Sebab apa dia kata, okay, kalau kamu nak jadi, sebab apa dia menggunakan bahasa diri dia tu sebagai ibu kepada isteri Nabi Lut. Dipujuk, kalau kamu nak jadi kaya, sama macam aku. Dia tunjukkan sekali, tuan-tuan, dalam riwayat dia menyatakan dia tunjukkan sekali
banyaknya harta yang dia ada hasil daripada apa yang dia buat tu. Jadi dia kata kalau kamu nak dapat harta yang macam ibu dapat ni, kamu kena buat sesuatu. Apa dia? Okay. Kalau ada lelaki-lelaki datang ke rumah, kamu kena beritahu aku. Bukan beritahu kaum Nabi Lut, tapi beritahu kepada ibu ni tadi. Akhirnya cerita tentang kedatangan dua orang tamu ini ke rumah Nabi Lut dibocorkan. Dibocorkan kepada siapa? Dibocorkan kepada ibu tadi. Dengan hasrat untuk mendapatkan kemewahan, untuk mendapatkan sama seperti apa yang ibu ni tadi dapat. Akhirnya terbocorlah rahsia. Maka kaum Nabi Lut, bila mana mereka tahu kedua orang tetamu ni ada di rumah Nabi Lut alaihissalam, mereka datang. Seperti mana yang kita dah ceritakan dalam kuliah yang lalu, datangnya mereka tu dalam keadaan yang penuh dengan nafsu serakah. Bukan datang biasa tuan-tuan, tak ada dah istilah ketuk pintu, bagi salam dan sebagainya, tak ada. Mereka pecahkan pintu rumah Nabi Lut alaihissalam dengan hasrat supaya mereka dapat masuk ke dalam situ, ambil kedua-dua manusia yang rupawan ni, dibawa balik dan digunakan untuk tujuan melepaskan nafsu mereka. Walaiyazubillah. Dan disitulah akhirnya berlaku apa tuan-tuan? Kata-kata kedua malaikat tadi. Kata-kata kedua malaikat tadi supaya nasihat kepada Nabi Lut alaihissalam supaya jangan takut. Jangan takut sebab kami ni ialah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang dihantar kepada kamu supaya memberitahu akan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang tidak mendengarkan perintah Allah. Jadi tidak perlu takut wahai Lut. Datang kami ni bukan saja-saja datang. Datang kami ni bertamu untuk memberitahu bahawasanya apa yang dibuat oleh kaum kamu ini sangat-sangat melampaui batas. Tu dia. Dan sehingga diceritakan dalam riwayat menyatakan bahawa bila mana mereka berjaya masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam, akhirnya ada satu perkara yang dilakukan oleh malaikat tadi hingga menyebabkan mata orang-orang yang berjaya masuk ke dalam rumah Nabi Lut itu buta sekejap. Itu dalam riwayat, dalam kisah Qasasul Anbiya, dalam terjemahan ini menyatakan bahawa mata-mata orang yang masuk, berjaya masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung lagi. Walaqad anzarahum batshatana fatamarau bin nuzur. Dan sesungguhnya Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami dan mereka mendustakan ancaman tersebut. Maka berani sungguh kaum Nabi Lut ini dah diingatkan, dah ditunjukkan betapa apa yang mereka buat itu satu kesalahan yang besar, sehingga mereka semua dah ditunjukkan dalam rumah tersebut. Ada yang kehilangan pandangan, matanya tak boleh melihat sebab niat untuk buat perkara yang tak baik kepada dua malaikat tadi, tetapi tidak juga dapat memberi kesan kepada mereka. Walaqad rawaduhu 'an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nudhur. Tuan-tuan, dan sesungguhnya mereka telah memujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Siapa yang mujuk ni tuan? Siapa yang nak sangat kepada dua orang malaikat ni? Tidak lain dan tidak bukan kaum Nabi Lut. Fatamasna a'yunahum fazuqu 'adabi wa nuzur. Dan kami butakan mata mereka. Ini dalam surah Al-Qamar. Kami butakan mata mereka yang masuk menerobos ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam itu. Fazuqu azabi wa nuzur. Maka rasakanlah azabku dan ancamanku. Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir. Dan sesungguhnya pada keesokan harinya mereka ditimpakan azab yang
kekal. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam ini, hasil daripada keingkaran mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qalu law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kamu, atau kalaulah aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukannya. Atau di dalam keadaan yang berkecamuk, Nabi Lut kata, kalau aku ada kekuatan untuk halau kamu semua ni ramai, sebab aku tahu apa yang kamu buat ni akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, nescaya aku akan buat perkara tersebut. Ataupun kalaulah aku ada keluarga yang kuat untuk bantu aku dalam keadaan sekarang ni, aku akan minta tolong dia orang. Tapi siapakah yang dapat Nabi Lut alaihissalam minta tolong ketika itu tuan-tuan? Melainkan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itulah dia tadi, dalam keadaan berkecamuk tadi, malaikat, kedua malaikat tu berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami ini adalah utusan-utusan Allah. Mereka ni walaupun dah dalam keadaan berkecamuk macam tu, mereka ni tak akan sekali-kali dapat mengganggu kamu dan keluarga kamu. Sebab itu pergilah. Sebab itu pergilah dan bawalah keluarga kamu, dan jangan ada yang tinggal illam ra'atak, kecuali isteri kamu. Baik. Ahli tafsir menyebutkan bahawa Jibril alaihissalam keluar menemui keluarga Nabi Lut alaihissalam ini dalam keadaan mereka dapat berjaya keluar daripada kampung tersebut. Dalam masa yang sama juga, dalam tafsir menyatakan mereka, kaum Nabi Lut ini dilibas dengan sayap malaikat Jibril alaihissalam. Ini kata apa tuan? Kata tafsir dalam Qasasul Anbiya ini, sehingga hilangnya pandangan mereka. Dan dalam keadaan hilangnya pandangan mereka itu, mereka dalam keadaan meraba-raba mencari jalan untuk keluar daripada rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika itulah kaum Nabi Lut alaihissalam ini mengambil peluang untuk keluar daripada rumah tu dan untuk keluar terus daripada kampung tu. Seterusnya, walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunuhum fazuqu azabi wa nuzur. Itu dia. Dalam satu ayat yang lain juga menyatakan bahawasanya kami butakan mata mereka, maka memang tak dapat melihatlah kaum Nabi Lut yang mana berada di kawasan rumah Nabi Lut itu sendiri. Sebab apa? Sebab dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga untuk memberi laluan kepada Nabi Lut alaihissalam serta keluarganya keluar daripada rumah tersebut dan meninggalkan kampung halaman mereka. Itu dia. Sebab apa? Sebab keesokan paginya akan berlaku azab Allah Subhanahu wa taala yang kita ceritakan sebelum ni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faja'alna 'aliyaha safilaha. Apa dia tuan-tuan? Faja'alna 'aliyaha safilaha. Ini 'aliyaha safilaha. Apa-apa yang berada di atas tuan-tuan, di atas permukaan bumi ini, semuanya menjadi yang paling bawah. Itu dia. Faja'alna 'aliyaha, yang di atas ni, di permukaan bumi ni, jadi yang paling bawah, yang paling bawah jadi yang paling atas. Tuan-tuan, begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan diriwayatkan juga minggu kuliah yang lalu ada bertanya, adakah dengan asbab menoleh itu yang menyebabkan isteri Nabi Lut ini diazab? Okey, jadi setelah saya melihat pada pembacaan, jadi ada dua pandangan. Yang pertama, memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Lut supaya keluar dalam keadaan illa mar'atak. Dia keluar juga, kan? Dia sayang dengan isteri dia, jadi dia bawa anak, isteri dan orang-orang yang beriman, dibawa semua. Tetapi dalam riwayat yang pertama ni menyatakan isteri itu jalan perlahan, seolah-olah tidak meridai akan arahan suami. Itu yang pertama. Sengaja dia melambat-lambatkan. Ni
Jadi satu iktibar lah. Saya pernah jumpa yang macam ni lah. Nanti saya cerita. Itu pandangan yang pertama. Jadi sengaja melambat-lambatkan perjalanan keluar daripada kampung halaman mereka tu, seolah-olah nak menunjukkan, nak menampak atau menzahirkan kepada suaminya, iaitu Nabi Lut AS, bahawasanya dia tak nak ikut. Dalam masa yang sama melambangkan dia tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dia jalan lambat-lambat. Okey. Yang kedua, bila mana dia menoleh. Okey, itu yang kedua. Bila mana tolehan ke belakang tu adalah lambang kepada dia ingkar. Akhirnya apa yang dibuat oleh isteri Nabi Lut AS itu diiktiraf sebagai bentuk keingkaran kepada apa yang dibawa oleh Nabi Lut AS. Tu dia noleh. Nabi dah cakap jangan noleh, jalan semua, jalan. Tapi tidak. Anak-anak dia boleh jalan cepat-cepat, tetapi isteri dia noleh. Tu dia lambang kepada ataupun sesuatu yang nak menunjukkan kepada suami dia bahawasanya dia tak redha, dia tak nak, tapi terpaksa. Tu dia. Jadi akhirnya Allah SWT azab isterinya, kaumnya, dengan asbab dia menunjukkan tanda yang dia tidak mahu ikut perintah Allah SWT dengan arahan Nabi Lut AS, jangan toleh. Tu dia boleh. Jadi lambang. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita ni mungkin tindakan isteri kita ataupun tidak kesetujuan isteri kita terhadap kita tu tidak dizahirkan melalui perkataan. Tidak dizahirkan melalui perkataan, ditunjukkan dalam bentuk bahasa badan dan sebagainya. Ajak pergi kenduri tuan-tuan, kenduri kawan kita, dia sibuk kat rumah masak dan sebagainya. Akhirnya dia tak nak ikut, tapi terpaksa ikut. Akhirnya masuk bilik air, mandi lambat-lambat, siap lambat-lambat. Kita dah tunggu kereta setengah jam dah, kereta dah start. Tuan-tuan lebih faham dan lebih arif daripada saya. Jadi itu adalah tanda-tanda ataupun bentuk ketidaksetujuan, ketidakredaan seorang isteri terhadap suami, yang mana sekiranya ianya melanggar syariat, sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan murka. Itu dia satu peringatan bagi kaum Hawa dan juga satu ujian bagi kaum Adam ni supaya kita bertoleransi, tetapi bukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat, hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mendatangkan kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga turunlah azab, diterbalikkan bumi. Dan dalam masa yang sama Allah kata juga wa amtarna alaihim matara. Berlakunya dalam riwayat menyatakan berlakunya gempa dulu sebelum diterbalikkan bumi, kemudian turunnya batu-batu min sijilin mandud, batu-batu dari langit, batu-batu dari langit yang mana menghancurkan permukaan. Bukan terus diterbalikkan tuan-tuan. Sebelum diterbalikkan, diazab dulu manusia-manusia yang berada di atas permukaan bumi itu, barulah bila semua dah diazab, barulah diterbalikkan. Itu dia. Kemudian kita balik lagi pada kisah Wahilah ini, sehingga kan Allah SWT datangkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Allah membuat isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Kedua-duanya ni di bawah pengawasan isteri kepada dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, min 'ibadina salihain. Fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a. Lalu kedua isteri Nabi ini berkhianat kepada suami masing-masing, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka kedua-dua orang suami itu tidak akan dapat bantu sedikit pun daripada apa tuan-tuan? Daripada seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itulah yang Allah dah
takdirkan, maka apa juga yang Nabi Lut buat, Nabi Nuh buat, tidak akan memberi erti apa-apa. Mintalah macam mana pun dengan Allah SWT, ya Allah tolonglah, ampunkanlah isteri kami ini, ya Allah. Tidak akan dapat, tuan-tuan, sebab Allah dah berkata begitu, takdir Allah dah begitu. Malah Allah kata apa? Waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Selamat datang, welcome to neraka, an-nar ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Siapa, tuan-tuan? Iaitu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut yang ingkar. Kamu walaupun seorang isteri Nabi, seorang isteri utusan Allah, walaupun kamu hidup bersama-sama dengan orang yang hebat, suami kamu seorang Nabi, tetapi kamu tidak taat, kamu tidak terima apa yang aku perintahkan, silakan masuklah kamu ke dalam neraka bersama-sama orang yang masuk bersama-sama kamu dan kekal di dalamnya. Kemudian ayat seterusnya Allah SWT ceritakan pula, wa daraballahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat isteri Firaun. Siapa dia, tuan-tuan? Isteri Firaun tidak lain dan tidak bukan, iaitu Asia. Asia ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Iz qalat Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Apa kata Asia, tuan-tuan, semasa hidupnya? Walaupun ketika itu Firaun, siapa tak kenal Firaun, tuan-tuan? Budak kecil pun kenal, tuan-tuan. Paling tidak dia tahu Firaun ini ialah orang yang mengingkari perintah Allah, mengaku sebagai Tuhan. Hari ini ada tak, tuan-tuan, orang yang ingkar dengan Allah? Ada. Ada tak orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan? Pun ada. Wal'iyahzubillah min zalik. Dalam keadaan ilmu kita mudah dapat, dalam keadaan sumber-sumber yang berkaitan dengan agama kita mudah dapat, tetapi hari ini masih ada orang yang berani mengaku Nabi, berani mengaku Tuhan, berani mengaku akan hidup selamanya. Maka apa lagi yang kita nak cakap, tuan-tuan? Maka benarlah sebenarnya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iz qalat rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Apa kata Asia, tuan-tuan? Wahai Tuhan, Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah, buatkanlah aku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Itu dia. Wa najjini min fir'aun, dan engkau berilah aku, selamatkanlah aku daripada Firaun dan juga perbuatannya. Itu dia. Najjini min fir'aun wa amalihi. Maknanya Asia minta dengan Allah SWT. Sebab apa dia berani klaim macam tu? Sebab najjini min fir'aun, wahai Allah, binakanlah aku sebuah rumah di syurga kelak. Sebab aku berjaya menghindarkan akidah aku, dapat mempertahankan iman aku daripada mengikuti apa yang Firaun buat. Walaupun dalam masa yang sama Firaun tu suami dia. Itu dia. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan engkau selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Itu dia. Jadi dua ayat ini menceritakan kita tentang perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada Nabi, yang akhirnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita baca kedua-dua ayat ini, kita faham. Yang pertama, tidak ada satu jaminan bagi orang-orang yang beriman diberi pasangan yang beriman. Okey? Walaupun dalam masa yang sama Allah dah cakap apa, tuan? At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Tuan-tuan pernah dengar tak ayat ni? Ini ayat Quran. Kita cari kat mana? At-tayyibatu lit-tayyibin. Orang yang baik-baik, pasangannya baik-baik. Itu dia. Sedangkan Allah cakap al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat. Orang yang tak baik, pasangannya juga yang tak baik. Bukankah dia bertentangan? Itulah dia, tuan-tuan,
satu perumpamaan yang Allah SWT beri pada kita sebagai hamba supaya kita berfikir. Kenapa Allah SWT beritahu dalam satu masa yang sama, orang yang baik pasangannya baik, orang yang tak baik pasangannya tak baik. Tetapi dalam masa yang sama, kenapa Nabi-Nabi Allah ini, Nabi Lut, Nabi Nuh, diuji dengan pasangan bukan yang tak baik, bukan hanya tak baik, tetapi pasangan yang ingkar, pasangan yang tidak taat, pasangan yang khianat kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, dan juga pasangan yang tidak menerima bahawasanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya layak disembah. Itu dia. Jadi ia mendatangkan satu iktibar bagi kita supaya kita beringat. Semakin kita beriman, semakin kita taat, semakin kuatlah ujian kita. Itu dia rupa-rupanya tuan-tuan yang kita kadang-kadang tak sedar. Semakin kita banyak solat, semakin kita rajin puasa, semakin kita buat solat-solat sunat dan sebagainya, semakin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya kita tak sedar yang Allah SWT cakap apa tuan? Ahsiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu mengira bahawasanya seorang orang yang klaim bahawasanya diri dia beriman kepada Allah SWT tetapi la yuftanun, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lazimi, rutinkan doa pada kata Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita tahu iman kita di tahap mana, kita tahu kekuatan ataupun pertahanan kita, benteng kita kepada ujian-ujian dan sebagainya, daripada maksiat dan sebagainya mungkin tak kuat mana. Jadi sebagai seorang hamba, kita minta kepada Allah SWT bukan sahaja Allah jaga kita, tetapi jaga juga isteri dan anak serta keturunan kita daripada terjerumus ke lembah Jahannam, serta terpelihara daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita menyimpang daripada ajaran Nabi SAW. Seterusnya apa lagi kata Allah Subhanahu wa taala? Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kemudian Allah SWT ceritakan pula seorang wanita yang mana wanita ini anak kepada siapa tuan-tuan? Anak kepada keluarga Imran. Imran ni siapa tuan-tuan? Adakah Imran tu seorang Nabi? Tidak. Tetapi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf, serta Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan Imran ini dengan nama surah Ali Imran, yang mana dalam keluarga Imran ini Allah Subhanahu Wa Taala datangkan zuriat-zuriat dari kalangan manusia-manusia yang hebat dalam memperjuangkan ataupun mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Apakah maksud ayat tadi? Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Dari sini bila disebut allati ahsanat farjaha, adakah perkara tersebut satu perkara yang mudah tuan-tuan untuk menjaga kehormatan? Sudah tentulah satu perkara yang menuntut kepada pengorbanan. Bukan senang-senang Allah Subhanahu Wa Taala nak mengiktiraf seseorang hamba itu sehingga namanya direkodkan dalam Al-Quran, melainkan orang itu telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia telah membuktikan bahawa ujian-ujian tersebut dijalani dengan jayanya. Akhirnya Allah kurniakan, Allah iktiraf orang-orang ini orang-orang yang begitu taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allati ahsanat farjaha, itulah dia Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya. Rahim siapa tuan-tuan? Rahim Maryam ini sebahagian dari roh ciptaan kami.
Tuan-tuan, satu perkara yang khariqul adat, luar daripada kebiasaan, tidak berkahwin, tidak ada suami, tidak pernah melakukan perkara maksiat dan zina, tetapi Allah SWT dengan kuasanya meniupkan rahim ke dalam rahim siapa tuan-tuan? Rahim Maryam alaihissalam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya, wa kutubih, dan juga kitab-kitabnya. Diuji dengan sebegitu sekali, tetapi masih lagi dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang sepatutnya dan selayaknya disembah. Memberi iktibar kepada kita tuan-tuan. Wallahu alam, bila kita diuji dengan sesuatu yang berat, kadang-kadang kita rasa takdir tidak menyebelahi kita, sehingga kan kita berani meletakkan prasangka-prasangka yang tidak sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia tuan-tuan, itulah tahap iman kita tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya Maha mengetahui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bila mana Maryam diuji, mengikut konteks ayat ni, diuji dengan satu ujian yang berat tuan-tuan. Seorang wanita yang memelihara kehormatan, yang menjaga maruahnya, tetapi diuji Allah, ditiupkan roh ke dalam rahimnya. Tuan-tuan bayangkan bagaimana dia nak menghadap keluarga dia, pulang ke rumah dalam keadaan perut besar dan sebagainya, yang mana akan menyebabkan dia malu, keluarganya malu, dan menyebabkan mereka sekeluarga merasa terhina. Tetapi masih lagi Allah kata apa? Wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Masih lagi Maryam ini walaupun diuji dengan ujian yang seberat itu, masih lagi dia membenarkan kalimat Rabbnya. Masih lagi dia mengaku Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang layak disembah, beserta kitab-kitab yang diturunkan. Wa kanat minal qanitin. Akhirnya Allah SWT mengiktiraf bahawasanya Maryam ini adalah dari golongan al-qanitin. Siapakah dia tuan-tuan al-qanitin? Itulah dia orang-orang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, satu perkara yang berat untuk kita terima sekiranya diuji sebegitu. Tetapi Allah SWT Maha mengetahui. Dia tahu siapakah hamba-hambanya dari kalangan hamba-hamba ini yang mampu diuji dengan ujian-ujian yang tertentu. Baik, sebelum mengakhiri kuliah malam ini, kita lihat apakah dia pengajaran daripada kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama sekali, sudah tentulah Allah SWT melarang perbuatan songsam sejenis ini, sebab ada perkara-perkara yang tentu yang menyebabkan Allah SWT tidak redha akan perbuatan ini. Antaranya tuan-tuan, mengikut yang saya dapat daripada sumber ni menyatakan bahawa perbuatan ini sudah tentulah menyebabkan pelakunya terdedah dengan risiko jangkitan HIV. Itu dia tuan-tuan, bukannya mendatangkan manfaat, malah mendatangkan penyakit kepada orang yang membuatnya. Kemudian perkara ini juga akan menyebabkan terganggunya keturunan. Itu dia mengganggu apa kita sebut sebagai salah silap. Sepatutnya perkahwinan itu untuk melahirkan zuriat, tetapi akhirnya bila berlakunya seks songsang ini, bagaimanakah zuriat akan terlahir? Jadi kita ni dianjurkan untuk memperbanyakkan umat Rasulullah SAW. Tetapi bila berlakunya perkahwinan yang songsang ini, bagaimanakah untuk melahirkan zuriat? Itu dia. Jumpa tak kita perkara-perkara yang sebut dalam internet, lelaki boleh mengandung dan sebagainya. Rupa-rupanya lelaki tersebut sebenarnya adalah wanita. Tapi akhirnya fitrah perkahwinan, fitrah seorang manusia ni bila berkahwin, rupanya nakkan anak. Jadi macam mana sekalipun wanita berkahwin dengan wanita, wanita yang pertama ni lebih dominan kepada lelaki, wanita yang kedua ni pula lebih kepada feminin. Akhirnya Allah nak tunjukkan wanita yang sifatnya ke arah maskulin inilah yang mengandung,
melahirkan anak dan sebagainya, sebab itulah dia fitrah sebagai seorang perempuan. Itu dia. Ada juga sebahagian yang saya pernah tengok, kita terbaca dalam internet dan sebagainya, wanita tu sebenarnya lelaki, dan lelaki, perempuan macam mana tadi, wanita tu dia menyerupai lelaki, dan lelaki tu dia menyerupai wanita. Bila berkahwin, akhirnya mereka tidak dapat menolak fitrah dan mereka melakukan hubungan. Boleh pula bila melakukan hubungan, yang perempuan jadi lelaki ni, akhirnya dia balik fitrah dia jadi perempuan. Yang lelaki jadi perempuan ni, balik pula fitrah dia jadi lelaki. Dan melakukan hubungan, akhirnya wanita yang menyerupai lelaki ni mengandung. Itu dia. Jadi Allah SWT nak tunjuk, itulah dia fitrah manusia, yang mana akhirnya balik semula kepada yang asal demi untuk meneruskan kelangsungan hidup, mendapat zuriat dan sebagainya. Jadi tidak ada maknanya perkahwinannya sungsang dan sebagainya. Seterusnya yang ketiga, itulah dia, tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, kerja kita sebagai umat Nabi SAW. Kerja kita apa tuan-tuan? Memberi kefahaman, memberi teguran, memberi nasihat kepada masyarakat supaya tidak melakukan perkara-perkara yang sama seperti ini. Kita tengok, kita takut kadang berlaku memperjuangkan hak dan sebagainya, minta pula tandas, nak masuk tandas perempuan, padahal lelaki pula nak masuk tandas perempuan dan sebagainya. Dia akan jadi kacau tuan. Masyarakat akan jadi tunggang terbalik dan sebagainya. Jadi tugas kita bukan tugas ustaz, bukan tugas orang tua, bukan tugas budak kecil, malah ia adalah tugas kita semua untuk memainkan peranan menyedarkan masyarakat supaya kembali kepada fitrah, supaya tidak membuat perkara-perkara yang memang Allah SWT larang. Dan Allah SWT dah tunjukkan dalam bukti bagaimana Nabi Lut dan kaumnya diazab dan sebagainya. Bila mana tidak mendengar perintah Allah SWT, dah diingatkan oleh Nabi Lut AS. Tak nak ingat. Tidak cukupkah bagi kita perkara tersebut menjadi contoh supaya kita elak, supaya kita tidak lakukan, supaya kita hindarkan daripada berlaku pada diri kita, ahli keluarga kita dan anak keturunan kita. Maka kita semua kena sama-sama main peranan, guna apa juga media yang ada, dari segi sama ada secara berdepan, bersemuka, medium dakwah dalam internet dan sebagainya. Yang penting kita jalankan peranan kita sebagai umat Nabi SAW. Itu saja tuan-tuan untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang baik kita ambil, kita ikut, kita sampaikan kepada masyarakat. Apa yang tak baik, kita minta supaya Allah SWT lindung diri kita, anak isteri kita, keturunan kita, masyarakat kita daripada terjebak kepada melakukan perkara-perkara yang khususnya sejenis ni, seks sejenis ini. Na'udzubillahi min zalik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Takbir. Allah.